Selamat datang ke Pembentangan Kepentingan Pengurusan Sumber Hutan di Malaysia. Terdapat 4 kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia yang akan dibentangkan dalam video ini. Pertama, keseimbangan ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Interaksi ini akan menghasilkan satu aliran tenaga dan rantai makanan yang berterusan yang memelihara keseimbangan ekosistem. Namun begitu, penerokaan yang tidak terkawal akan menjejaskan aliran tenaga dan rantai makanan sekaligus mengganggu keseimbangan ekosistem. Kepentingan yang kedua ialah keperluan masyarakat setempat. Seperti yang kita sedia maklum, kehidupan masyarakat bergantung pada sumber hutan. Hal ini disebabkan hutan merupakan sumber bekalan makanan, kawasan pembinaan tempat tinggal, menyediakan pelbagai peralatan sebagai sumber pendapatan dan sumber ubat-ubatan tradisional. Contohnya, di Sabah sahaja terdapat 200 spesies tumbuhan yang dimakan buahnya. Oleh itu, tidak hairanlah di Malaysia, buah-buahan hutan adalah sangat popular. Antaranya ialah kelubi, salak hutan, petai, keredas dan jering. Bukan itu sahaja, hasil hutan seperti rotan dan gaharu juga banyak didapati di Malaysia. Tidak dapat dinafikan juga, sumber hutan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan industri ekopelancongan. Hal ini disebabkan keindahan dan keunikan sumber hutan seperti taman negara, hutan lipo, air terjun dan kepelbagaian flora dan fauna menjadi daya tarikan pelancong untuk datang melancong. Antara tempat yang popular ialah Taman Negara Endau Rompin di Johor, Taman Negeri Royal Belum di Perak, Taman Negara Bako dan Taman Negara Niah di Sarawak. Kepentingan yang terakhir ialah bekalan sumber bahan mentah. Secara umumnya, pengurusan sumber hutan yang cekap dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan. Buktinya, berdasarkan sumber Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia pada tahun 2018, terdapat beberapa sumber bahan mentah yang telah dikenal pasti. Antaranya ialah kayu keras yang menghasilkan kayu gergaji, perabot, bahan binaan dan papan lapis. Manakala rotan dan buluh pula digunakan untuk menghasilkan perabot dan kraftangan. Seterusnya, daun nipah dijadikan atap rumah. Kayu ru pula dijadikan sebagai perahu dan kayu api. Akhir sekali, daun mengkuang dijadikan tikar dan bakul. Justru pengurusan hutan yang baik, terancang dan efektif penting supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Antara yang berikut, yang mana bukan kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. A. Keseimbangan ekosistem. B. Ekopelancongan. C. Bekalan sumber bahan mentah. Dan D. Mengatasi kepupusan flora dan fauna. D. Mengatasi kepupusan flora dan fauna. Pada pendapat anda, apakah kesan penerokaan hutan yang tidak terkawal terhadap keseimbangan ekosistem? A. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen antibiotik terjejas. B. Rantai makanan tidak seimbang. C. Menjejaskan aliran tenaga dan rantai makanan serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan D. Pengurusan sumber makanan menjadi kurang efektif. C. Menjejaskan aliran tenaga dan rantai makanan serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Apakah kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia terhadap keperluan masyarakat setempat? A. Masyarakat bergantung kepada sumber pendapatan rotan. B. Hutan merupakan
kawasan pembinaan tempat tinggal dan sumber ubat-ubatan tradisional. C. Membekalkan buah-buahan seperti kelubi, salak hutan, buah pong dan jering. Dan D. Membekalkan gaharu, rempah ratus dan periuk kera. B. Hutan merupakan kawasan pembinaan tempat tinggal dan sumber ubat-ubatan tradisional. Antara berikut, yang manakah bukan tempat tarikan ekopelancongan di Malaysia? A. Taman Negara Endah Rompin, Johor. B. Taman Negeri Royal Belum, Perak. C. Taman Negara Bako, Sarawak. Dan D. Taman Negara Jerai Tempurung, Kedah. D. Taman Negara Jerai Tempurung, Kedah. Antara berikut, yang manakah betul tentang bekalan sumber bahan mentah? A. Kayu keras, rotan dan buluh untuk menghasilkan perabot. B. Kayu keras dan kayu ru menghasilkan perahu dan kayu api. C. Daun nipah dan daun mengkuang untuk menghasilkan tika dan atap. Dan D. Rotan dan kayu ru untuk menghasilkan perabot. A. Kayu keras, rotan dan buluh untuk menghasilkan perabot. Sekian, terima kasih.